lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi tahan Mr. Al untuk bersama kita dengan topik move on atau tak move on. Dan Derina tadi ada soalan sikit mengenai move on ini. Apabila seseorang itu dia ada satu proses healing, dia nak move on tetapi dia masih lagi berjumpa dengan orang sama setiap hari. Kita buat kerja sama. Mungkin macam mana Mr. Al? Okey, kita memang akui keadaan macam ni selalu berlaku lah. Betul. Sebab kita bercinta dengan pasangan yang sama tempat kerja. Cinlok. Okey. Cinta lokasi. Cinta lokasi. Apa yang kita kena lihat adalah kekuatan jiwa, Rina. Kalau kita punya jiwa kuat, kita confront dia. Kita mesti confront dia dan kita akan beritahu kepada dia supaya perhubungan kita telah tamat sampai sini saja. Dan kita supaya dia dapat faham apakah situasi kita, dan walaupun kita kerja di tempat yang sama tapi sebenarnya kita tak ada lagi hubungan seperti dulu. Jadi kita confront dia. Kalau kita tak boleh confront, kita kena minta tukarlah. Tukar jabatan. Sebab kita tak boleh tengok muka dia. Sebab tiap hari kita jumpa dia. Bila jumpa kita sedih. Macam mana kita nak kerja, Al? Betul. Kita tak boleh kerja. Bila dia datang, itulah kehadiran cinta kita. Macam cukup sampai di sini saja. Okey, kejap, saya sebenarnya ada tergantung satu soalan. Derina tanya soalan tadi, tapi saya balik pada yang pertama, yang second tadi sebelum ni. Cik, Mr. Al dah cakap tadi, so untuk kita memulakan untuk move on, kita perlu ada pasangan yang baru, buat aktiviti yang baru, betul tak? Baru. Tapi ini sering dikaitkan dengan rebound. Situasi rebound di mana kita memerlukan orang lain untuk menggantikan tempat dia. Jadi apa pendapat Mr. A tentang kepentingan rebound dalam move on? Pada pendapat Mr. A, senang saja. Kalau kita nak rebound dengan kita menggantikan kepada orang baru, tapi kita sebenarnya tidak mencintai orang itu, kita tengah mendera diri kita. Betul. Sebenarnya kita hanya membuat satu replacement ataupun menggantikan orang yang lama, ataupun kita mempunyai niat yang serong di mana kita cuba nak tunjukkan pada bekas kekasih kita ataupun ex kita yang kita telah pun mempunyai orang baru dalam hidup kita, tapi sebenarnya kita tidaklah mencintai orang itu. Jadi hati-hati bila kita melukakan pula perasaan orang yang kedua, sedangkan dia sangat berharap kepada kita dan benar-benar mencintai kita. Kita tidak ada beza dengan bekas kekasih kita sebenarnya. Itu yang kita elakkan sebenarnya. Menjadi orang yang sama. Awak dengan saya tak sama. Awak dengan saya tak sama. Macam tu. Okey, Mr. Al, mungkin Mr. Al boleh bagi kongsikan sedikit apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hubungan yang toksik, dan bagaimana kita nak mengenali pasangan kita itu dengan lebih mendalam untuk kita mengelakkan hubungan yang toksik. Mr. Al. Okey, kalau kita berkawan, kita akan boleh lihat adakah kita ini disakiti. Tak kira lah daripada sudut didera ke, komunikasinya sangat kasar ke, ataupun dia selalu kontrol kita. Ni kumpulan-kumpulan toksik. Sampai kita tak boleh pergi mana-mana, queen control, king control, ataupun dia langsung tidak pernah memahami kita, tak pernah menghargai kita. Sebenarnya kita berada di dalam perhubungan toksik dengan pasangan kita. Okey, jadi bila kita duduk di dalam kumpulan yang toksik ini, ia telah menyebabkan kita rasa sebenarnya benda tu betul, tapi sebenarnya salah. Misal pernah dulu suka nak kongsi juga pada Sila. misal ada satu klien yang dia mesosis, di mana dia terjerumus dalam percintaan bersama kekasih yang agak ganas di dalam hubungan seksual, atau pasangan dia lah. Tetapi dia rasakan sepatutnya hubungan itu sepatutnya begitu. Jadi kita kena tengok filem-filem mesosis dan sebagainya, yang mana dia rasa macam sepatutnya hubungan itu macam tu. Sebenarnya salah. Sebenarnya hubungan tidak sepatutnya seperti itu. Hubungan sepatutnya lebih jujur, macam tadi, memahami, dapat orang yang bertanggungjawab dan sebagainya. Ramai. Okey, kita baru dapat soalan daripada producer. Banyak betul producer tanya soalan hari ini. Okey, producer tanya bagaimana pula untuk tanda-tanda untuk kita move on daripada hubungan yang tak berpenghujung. Maksudnya tak ada tujuan. Tak ada maksud hubungan tu tak berpenghujung, tak ada tujuan. Jadi apakah tanda-tanda untuk kita move on sebenarnya, Mr. Al? Untuk kita tamatkan hubungan itu. Beremosi producer, jangan risau. kita yang berkawan, kita yang melalui hubungan tu, kita yang tahu suka duka pilu
resah dan sebagainya di dalam kehidupan tu. Kalau kita rasakan bahawa kehidupan perhubungan kita ni sangat menyakitkan dan selalu disakiti, sepatutnya kita hentikan. Sebab kita perlu, yang tadi misal berbalik, kita perlu sayangi diri kita sendiri. Betul. Ataupun yang lebih tinggi, kita ada konsep worshipping ataupun menyayangi Tuhan dengan lebih tinggi. Bila kita menyayangi Tuhan, kita akan dapat keadaan yang lebih baik untuk kita selesaikan apa-apa masalah bersama dengan bekas kekasih kita tu. Okey. Okey, kita Okay, misal saya ada satu Silakan, soalan, ada seseorang individu, situasi lah, individu ini dia sukar untuk move on dengan dia punya pasangan yang sudah pun mengakhiri kehidupan, meninggal dunia lah. Bagaimana dia nak move on, proses dia bagaimana untuk dia dapatkan pasangan yang baru untuk dia meneruskan kehidupan dia. Dia berasa kesal dalam diri dia, bagaimana sebab misal? perpisahan bukan hidup, perpisahan mati. Betul. Ini kita kena bagi dia peluang untuk bereavement period, kita panggil. Bereavement period tu adalah episod sedih. Kadang-kadang dia ambil masa 3 bulan sehingga 6 bulan. Okay? Dan kita mesti join activity. Okay? Bila kita dah melalui proses sedih, tak ada salah untuk dia menangis sebab dia dipisahkan dengan kematian. Kita faham. Tapi bila episod sedih itu telah berakhir, mungkin dia boleh mulakan aktiviti. Dan kita sebagai rakan dia ataupun ahli keluarga, kita kena bagi support atau sokongan yang kuat. Kita kena sentiasa berada, sentiasa dengar apa dia cerita. Jangan komen, jangan bagi kritikan-kritikan yang negatif pada diri dia, sebab dia baru kehilangan seseorang yang amat dia sayangi. Jadi kita bagi peluang untuk dia, kita panggil sebagai pulih daripada keadaan proses tu, healing kita panggil. Jadi menangis itu tidak salah. Jadi menangislah sepuas. Kita jangan jadi kita panggil kumpulan-kumpulan yang positif, toksik, yang marah orang bila menangis. Manusia menangis. Betul. Bila kita kecewa, kita menangis. Tak ada masalah untuk kita menangis. Tapi kita tidak boleh menangis secara berepisod lah. Episod tu kurangkan sikit. Mungkin boleh tapi kurangkan sikit. Bukan drama Melayu ya, tuan-tuan dan puan. Okey, saya ada soalan untuk Mr. Al. Jadi macam mana pula dari segi bright side dia kan? Apabila kita dah move on kan, apakah tanda-tanda yang kita dah move on? Mungkin dalam satu situasi di mana kita nampak ex kita, apakah rasa yang perlu ada untuk menandakan yang kita ni dah move on sebenarnya? Mr. suka bila baca dalam kumpulan-kumpulan muda-mudi ni selalu tulis, dia kata masa dia beria telah tamat jadi dia dah tak beria lagi. Kita punya rasa itu sudah hilang. Rasa itu telah kita tinggalkan. Misal teringat ada satu kisah di Yogyakarta, dia tinggalkan rasa cinta dia kepada orang yang sangat dia kasihi itu dengan alunan Ramayana. Hebat kata-kata tu. Maknanya dia sanggup berhijrah ke Yogyakarta dan dia mendengar alunan Ramayana, muzik-muzik tradisi Indonesia, dan dia cuba untuk move on dan tinggalkan segala kisah cinta dia tu dengan alunan Ramayana tadi. Itu patut kita ambil satu iktibar Jadi kita mesti lihat kekuatan diri kita juga akhirnya. Kalau kita cuba untuk buat sesuatu yang positif, aktiviti-aktiviti yang baik, boleh buat macam-macam. Jaga trekking, rock climbing, memasak, macam-macam lah. Kenal dengan orang lain. Kenal dengan orang lain Kita boleh juga Bisa gelak je tengok saya baru lah kita cubalah untuk guna Tinder dan sebagainya. Mungkin kita akan dapat rezeki orang yang lebih memahami kita, bertanggungjawab dan jujur, insyaAllah. Dan kita juga boleh lihat setengah orang kesan tidak move on ini begitu, orang kata drastik lah, mendalam dalam tidak sioman ataupun melebih-lebih ataupun masalah mental itu mungkin bisa ada satu situasi atau pengalaman mengenai kesan yang paling kritikal yang dialami oleh individu itu jika dia tidak move on. Macam misal bagi tahu tadi, teori dia senang saja. Bila kita berdendam dengan orang disebabkan kita tak boleh move on, kita akan selalu marah-marah. Bila kita marah-marah, kita akan jadi jealous bila tengok aktiviti dia di dalam social media.
bila kita jealous, kita cuba untuk dapatkan pengaruh daripada orang lain untuk bercerita tentang keburukan dia dan sebagainya. Itu sepatutnya tak dilakukan sebab dia akan membawa kepada mental health issue. Akhirnya kita yang tak boleh tidur, kita yang tidak lalu makan, kita yang rasa anxiety, sesak nafas, kita rasa berpeluh-peluh dan sebagainya. Sehingga macam Rina kata tadi, ada di kalangan klien yang ada percubaan untuk membunuh diri. Sebenarnya ramai dah yang cuba terjun jambatan, bangunan dan sebagainya hanya disebabkan tak boleh move on. Badainya dia ingat bahawa itulah dia cinta dia. Jadi disebabkan kumpulan ni Mr. Al dapat lihat memberi peratus cinta yang terlalu tinggi kepada pasangan. Kita mesti beri paling tinggi 55 saja. 55% tu paling tinggi sebab kita masih lagi tinggal sisa 45%. Tapi jika El dan Rina beri 200% cinta, bayangkan sekiranya El dan Rina ditinggalkan. Jadi kita tidak boleh lagi untuk mencari diri kita sendiri. Jadi kita akan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Macam tadi ada kes-kes yang percubaan bunuh diri ataupun kita panggil suicidal ideation. Jadi faktor-faktor sebenarnya banyak lebih kepada percintaan lah. Betul. Kebanyakannya disebabkan oleh hubungan dan apa yang Mr. Al selalu lihat, masalah kewangan dan masalah hubungan. Dua je masalah paling banyak. Hubungan tak kisahlah sama ada hubungan dengan kekasih atau hubungan dengan parents ataupun keluarga. Selalunya ibu bapa lah bercerai dan sebagainya. Dan yang paling penting sih kita boleh belajar di sini, apa yang paling penting ialah hubungan, jaga diri kita sendiri. Hati kita dulu kita letakkan di depan, barulah orang lain sebenarnya. Dan kita sayangi diri kita dahulu. Sayang diri kita dahulu. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Mr. A dah berkongsi banyak mengenai banyak dari Rina. Ya Allah, ya Tuhanku. InsyaAllah semua kita berjumpa lagi Mr. A. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini. Wanita luar biasa.